Apa khabar semua? Baru-baru ni kalau anda perasan ada satu video yang menunjukkan satu robot yang Tesla buat. Memang macam manusia. Dia boleh berdiri, dia boleh berjalan dan siap boleh buat kerja-kerja macam angkat barang, hantar barang, angkat barang berat pun boleh tahu. Lepas tu dia boleh siram pokok dan macam-macam lagi. Elon Musk kata harga robot ni dia target dalam RM80,000 macam tu. Ataupun mungkin lagi murah sebab dia nak berjuta-juta orang beli robot ni. Jadi tak bolehlah mahal sangat. Tinggi robot ni dalam 5 kaki 8 inci dan berat dia 73 kilogram. Okey tak korang rasa? Jadi dalam video ni kita nak tengok boleh ke dia orang buat Tesla robot ni dan kalau dibuat okey tak kalau kita nak beli? Sebelum ni kalau anda ingat, Honda ada cuba buat robot nama dia Asimo. Tapi projek tu tak berjaya. Dia sampai dekat prototype je. Dan ada satu lagi robot yang dibuat oleh Boston Dynamics yang mana robot dia siap boleh lompat-lompat lagi. Tapi robot Boston Dynamics ni dia berat sangat dan dia sangat kuat. Jadi saya rasa kita pun takut kalau robot ni ada dalam rumah kita. Jadi Elon Musk cakap yang diorang nak Tesla bot ni untuk dia bantu kita buat kerja-kerja yang repetitif dekat dalam rumah. Contohnya macam siram pokok ke, mungkin cuci pinggan, kemas rumah, lipat baju. Ini semua kerja yang manusia tak nak buat tapi kena buat. Kemudian mungkin akan ada robot pekerja yang akan buat kerja-kerja bahaya yang sekarang ni manusia kena buat. Jadi tujuan dia robot akan gantikan pekerja tu dan kalau ada bahaya ke, kemalangan ke, robot ni je lah yang kena. Manusia tengok dari jauh je. Robot ni orang yang first generation sebenarnya bukan robot pun. Dia manusia je yang pakai baju putih macam robot. Tapi inilah first time Tesla cakap yang dia nak buat robot. Dan sebenarnya tak mustahil sebab memang kereta Tesla tu sebenarnya robot yang ada roda. In fact dalam robot yang diorang buat ni, otak dia tu diorang guna balik otak yang ada dalam kereta Tesla tu sebab processing power dalam kereta tu cukup kuat untuk hidupkan robot tu. Jadi tak mustahil yang dari segi teknologi kalau ada satu company yang boleh buat robot ni, company tu adalah Tesla. Tapi ada masalah juga sebenarnya kalau Tesla buat robot ni. Nanti saya cerita. Dari segi bateri tak ada masalah sebab bateri yang Tesla buat untuk kereta dia pun sekarang ni dah cukup power kalau setakat nak bagi robot ni hidup sehari sebelum kena cas balik. Tapi kan walaupun cukup computing power, cukup bateri, tak bermakna yang robot ni satu benda yang mudah nak dibuat. Benda yang paling simple macam nak berdiri tegak ni pun adalah satu tugas yang sangat mencabar sebenarnya. Setiap kali kita berdiri, otak kita ni perform beribu calculation dan buat adjustment pada pergerakan-pergerakan badan kita ni untuk kekal sentiasa berdiri. Kalau kita bergerak sikit, badan kita yang lain pun akan bergerak supaya kita akan sentiasa balance. Kalau tak terbalik kita. Jadi ini yang susah sangat bila nak buat robot ni. Ini baru berdiri tau, belum nak suruh berjalan lagi, belum berlari lagi. Betul tak? Jadi manusia ni lahir je memang kita dah ada sensor untuk detect apa yang berlaku sekeliling kita dan kita ada actuator ataupun otot untuk gerakkan badan kita dan bagi respon pada apa yang sensor kita detect. Sensor ni dalam bahasa Malaysia untuk badan kita ni maknanya kita punya deria lah. Kita ada mata, kita ada telinga, kita ada rasa. Bila kita membesar, sensor dengan actuator kita ni pun makin bagus dan sekarang ni kalau kita nak berjalan ke, berlari ke, main bola ke, kita boleh buat tanpa berfikir pun. Hebat kan Tuhan buat manusia ni. Jadi kalau nak buat robot pun dia mesti ada juga sensor dengan actuator ni. Contoh dalam kes berdiri tadi. Sensor ni first kali dia kena detect benda tu nak terbalik ke tidak. Lepas tu barulah actuator akan bergerak untuk tak bagi dia terbalik. Kemudian dia punya vision. Kalau dekat manusia ni mata kita lah. Nak kena pandai bezakan objek-objek yang ada dekat keliling dia. Jadi untuk bagi robot ni pandai, nak kena train lah dia punya algoritma untuk bezakan mana satu kotak, mana satu sudu, mana satu kucing dan macam-macam lagi. Bila dah dapat kenal semua objek ni, barulah robot tu tahu contohnya nak siram pokok. Mana pipe airnya, mana baldinya, mana pokoknya. Anda nampak tak? Benda yang paling simple manusia boleh buat pun, kita tak payah fikir pun nak buat benda ni, punyalah susah kalau nak programkan dalam robot. Yang susahnya, Tesla nak benda ni hidup dengan kita. Jadi dia tak boleh tersilap, takut jadi bahaya pada manusia kan. Sebut pasal bahaya ni, baik anda subscribe cepat. Kalau belum, bahaya kalau tak subscribe ni. Lepas tu, kalau dia duduk dengan kita, dengar kita cakap apa, tengok kita buat apa, data tu macam mana? Sekarang ni pun orang kecoh pasal privacy kan.
itu baru guna phone. Kalau ada robot pula duduk dengan kita, memang ke laut lah privacy. Lepas tu kalau kita ada baby ke, risau tak robot tu jalan-jalan dekat dengan baby kita? Buatnya dia terbalik jatuh atas katil baby? Tak ke masalah tu. Dari segi teknikal pula, bagi saya yang paling mencabar adalah nak buat actuator dia tu. Contoh robot tu ada jari kan. Setiap jari ni nak kena bergerak independently. Takkan kita nak letak motor dekat setiap joints tu. Jadi diorang pun buatlah actuator sendiri. Dan setiap actuator ni mesti sangat precise dan dia tak akan fail. Actuator ni pun switch dia kena betul-betul cepat sebab nak communicate dengan komputer dia supaya body robot tu boleh react dengan cepat pada surrounding dia. Dan actuator secanggih ni memang tak ada dalam market. Jadi Tesla memang kena buat actuator dia sendiri. Kalau tengok dekat website, robot ni memang diorang sentiasa bukalah application untuk kerja dekat sana sebab diorang masih bina lagi kepakaran untuk buat robot ni. Bukan senang tau. Cuma yang jadi pelik sekarang adalah Tesla ni dari awal lagi dia dah pledge untuk transition dunia otomotif ni daripada guna minyak kepada guna elektrik. Sebabnya minyak ni bukanlah renewable energy. Jadi lambat laun dia akan habis. Jadi sebab itulah Tesla buat kereta elektrik, SUV elektrik, ini nak buat lori elektrik pula dan banyak lagi lah kenderaan yang dia nak buat. Dan memang sekarang ni Tesla punya net value lah yang paling besar di kalangan pembuat kereta elektrik yang ada. Jadi bila dia announce yang dia nak buat robot tahun lepas, saya ada rasa sikit pelik lah. Ingatkan dia main-main je. Tapi rupanya tahun ni memang diorang dah showcase prototype robot diorang tu. Jadi maknanya memang dia serius lah nak buat robot. Masalahnya robot ni dia tak ada kena-mengena dengan ambition asal Tesla untuk transition ke kereta elektrik. Diorang buat robot ni sebab diorang boleh. Tak ada sebab lain. Dan katanya tak mustahil revenue robot ni nanti boleh kalahkan revenue kereta diorang. Jadi dekat sini ada mismatch sikit lah diorang punya ambition dengan diorang punya produk. Lagi satu yang pelik adalah Elon Musk sendiri dia selalu warning dunia tentang bahaya AI ni ataupun artificial intelligence. Sebab AI ni ideally robot tu dia boleh belajar sendiri. Maknanya kalau kita jumpa robot mana-mana kan, kita pun tak tahu apa yang robot tu tahu. Entah-entah dia robot spy ke robot apa ke, kita tak tahu. Last jadilah macam cerita The Matrix tu kan. Jadi itu yang pelik bila Elon Musk nak buat robot. Walhal dialah yang warning orang lain pasal bahaya AI ni. Ke dia warning supaya dia boleh buat sendiri benda ni. Bagus jugalah strategi macam ni. Kiranya prototype yang ada sekarang masih nampak kasar lagi. Rupa pun macam Terminator je. Jadi untuk next stage, diorang akan kemaskan lagi. Software pun nak kena improve lagi dan rupa dia pun makin lama makin jadi bentuk yang asal diorang showcase guna manusia dulu. Kalau boleh jadilah rupa dia macam ni, senang banyaklah kerja saya. Video YouTube ni pun saya suruh robot je yang buat. Anda nak dengar tak kalau robot yang bercakap? Sekali lagi, kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.